إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ni kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad yang minggu lepas kita baca tapi terhenti baca sekejap kena batuk. Jadi malam ni kita ulang baliklah apa yang kita baca pada minggu lepas itu, ke surat 71, jilid yang kelima, fasal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai metod memutuskan urat dan kai, okay? Qat'ul uruq wal kai. Kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu taala telah sabit dalam sahih sahih Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'b tabiban, Nabi mengutuskan kepada Ubay bin Ka'ab, seorang tabib, seorang doktor, faqata'a lahu 'irqan wa kawahu alaihi, lalu tabib itu memotong satu urat pada badan anggota Ubay bin Ka'ab, wa kawahu alaihi, dan dia potong urat tadi lalu dia buat kai untuk menghentikan aliran darah tadi daripada mengalirlah keluar. Itu satu. Wa lamma ruwiya, dan tak kala rumiya Sa'd bin Mu'az fi akhalihi, ketika Sa'd bin Mu'az dipanah, terkena panah pada bahagian urat bahunya, macam itulah. Hasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu buat kai, kan, kepada tempat luka Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu. Nanti selepas beberapa ketika, tempat yang Nabi buat kai di situ membengkak, thumma warimat, bengkak. Jadi darah dia nak keluar, jadi bengkak di situ. Fahasamahu thaniyah, maka Nabi Islam buat kai lagi sekali lah pada bahagian luka Sa'id bin Mu'az tadi, di tempat tempat nadi yang keluar darah tu, kan, darah banyak keluar di situ lah. Jadi Nabi buat kai lagi sekali. Kemudian dia kata di sini wa fi tariqin akhara, dan daripada jalan yang lain, riwayat lain lah. Okey. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa Sa'd bin Mu'adz, Nabi membuat kai kepada Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu, fi akhalihi bimisqasin, dengan sejenis, dengan gunting lah. Misqas ni dengan gunting, tapi di sini dia kata apa? Misqas. Dia tak terjemah apa sebenarnya. Besi macam misqas ni macam gunting lah. Misqas macam tu. Miqas gunting, misqas dengan besi lah, maksud gitu. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi, kalau miqas gunting, misqas ni makna lain. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi fakuya, maka Nabi perintahkan supaya dibuat kai kepada Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu. ثم حسمه سعد بن معاذ وغيره من أصحابه. وفي لفظ آخر, dalam lafaz yang lain, anna rajulan, bahawa seorang lelaki daripada Al-Ansar radhiyallahu anhu, rumiya fi akhalihi bi misqasin, dipanah, ditombak dia
di bahagian akhal dia. Akhal ni bahagian bahu lah, ada urat nadi bahagian bahu ni. Nabi SAW perintahkan supaya dibuat kai kepada sahabat tadi. Wa qala Abu Ubaidah, dan kata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, wa qad utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin nu'ita lahu al-kayy. Telah dibawa seorang laki-laki yang sakit, ya, menghadap Nabi SAW, dan telah diberitahu kepada Nabi bahawa lelaki itu telah dibuat kai pada dia. Ya. Faqala ukwuhu wardifuhu. Maka Nabi SAW kata, buatlah kai kepada dia dan tuamlah dia dengan batu panas, ya. Batu dibakar macam kita lah, tungku kan. Dibakar batu tu, dibalut kain, maka ditungku. Kalau wanita yang baru bersalin kan dulu lah, orang dulu dia orang, sekarang pun dia orang guna lagi, maknanya batu tu dibakar. Sekarang dia orang guna besi lah, dulu dia orang guna batu sungai tu kan. Sekarang dia guna besi, dia bakar di atas dapur tu, kemudian dibalut dengan kain tebal, letakkan daun-daun, mungkin daun mengkudu macam tu lah, kan. Diletak daun-daun tu di batu, dialas pada batu ni daun-daun, maka letak di atas kain yang tebal, maka dibalut-balut kain tadi, maka diikat kain tu, maka ibu yang bersalin tadi diletakkan di bahagian rahim dia lah, bahagian rahim dia untuk mengecutkan, katanya untuk mengecutkan rahim dia yang dia baru bersalin tu kan, untuk mengecutkan rahimnya. Jadi itu orang kita guna batu panas tu. Jadi Nabi kata, buatlah kai dan tuamlah dengan batu panas tadi. Begitu. Baik. Kemudian dia kata di sini, qala Abu Ubaidah, kata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ar-radfu al-hijaratu tusakhanu. Dia kata radhaf tu apa dia? Batu yang dipanaskan. Thumma yukmadu biha. Kemudian diletakkan batu tadi pada panas tempat sakit tadi lah, kan gitu. Dibalut dengan kain dulu lah untuk begitu. Wa qala al-Fadl bin Dukain, kata al-Fadl bin Dukain, haddatsana Sufyan, telah cerita kepada kami oleh Sufyan. An Abi Zubair, daripada Abi Az-Zubair, an Jabirin radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kawahu fi akhalihi. Nabi sallallahu membuat kai kepadanya. Kai ni itulah maksud dengan besi panas tadi kan, pada akhal dia. Akhal ni bahagian bahu yang ada urat nadi tu kan, yang luka di situ, darah mengalir banyak, maka letak besi tadi panas, yang panas tu untuk menghentikan aliran darah. Baik. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam kitab sahih al-Bukhari, min hadis Anas, daripada hadis Anas, annahu kuya, bahawa Anas itu kuya, dibuat kai kepadanya. Waalaikumsalam warahmatullahi, Cikgu Mazali. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Anas dibuat kai kepadanya min zatil jambi, daripada sakit zat al-jambi. Di sini dia terjemah di bahagian pinggang, dengan kai di bahagian pinggang. Sebenarnya perkataan zatul jambi ni sejenis penyakit, ya. Sepatutnya terjemah maknanya, tapi itulah dia berhajat kepada ayat yang panjang lah untuk menterjemah dia. Kan zatul jambi ni maknanya penyakit. Zatul jambi ni adalah penyakit, kan kita macam ni, di badan kita ni ada ni paru-paru. Okey, al-jambu ni maknanya, jam ni bahagian lambung. Lambung ni dipanggil sisi, bahagian lambung kita ni. Baik, penyakit zatul jamb, penyakit di sini bahagian paru-paru kita yang di bawah sekali. Paru-paru yang di bawah sekali itu maknanya dia panggil situ dia panggil apa? Boleh kena penyakit dinamakan sebagai penyakit zatul jamb. Okey. Kalau kita lihat di sini
Kalau saya tengok dalam apa nama dalam Wikipedia boleh tengoklah. Kan dia panggil penyakit pleuritis. Pleuritis, kan, ataupun radang paru-paru. Okey. Di sini dia kata dalam bahasa Arab, dia kata zatul jamba, kan? Wa tusamma aidan iltihabul jambah. Dinamakan juga dia sebagai apa? Gejolak ataupun dia panggil tekanan. Apa nama di bahagian paru-paru, fi ghisha'il jamba. Maksud dia di bahagian dalam tadi, bahagian selaput dalam. Apa nama lambung kita ni bahagian selaput dalam dia. Wa ibaratun an ghisha'il muzdawaj at-tabaqat ar-rutab alladhi yuhitu bir-ri'atain wa khututil qafs as-sadri. Maksud dia kan dalam bahagian tulang kita dalam ni ada macam ada lapisan. Ada lapisan dalam kita punya dalam ni kan yang apa nama menjaga supaya tulang tak kena paru-paru tadi kan. Dia ada lapisan tu. Kan? Dia kata wa hadzal iltihab, dan iltihab ni maksud dia gini, gejolak, tekanan. Okey. Apa nama, yaj'alu tanaffus mu'liman lil ghayah. Dia akan menjadikan pernafasan kita ni amat pedih. Kan? Nafas ni pedih, sakit di sebelah ni bahagian tepi, kan? Sebahagian ni. Jadi kalau siapa boleh bahasa Arab, dia boleh Google, dia tulis marad zatil jamb, dia akan keluarkan gambar ya. Dia akan keluarkan gambar tunjuk gambar orang yang kena sakit tu, marad zatul jamb ni. Okey? Dia menyebabkan nafas kita jadi sakit, pedih. Ya. Baik. Panjang Ustaz. Ini dalam bahasa kalau mungkin boleh dia panggil apa kalau dalam bahasa Inggeris pleuritis ataupun radang paru-paru boleh jugalah. Okey, ni kalau tengok translate dia panggil radang paru-paru. Itu dia. Jadi maknanya kalau kitab terjemahan ni dia terjemah pernah diterapi dengan kai di bahagian pinggang. Baik. Kalau ikut terjemahan ni bagi saya tak berapa tepatlah terjemahan ni, sebab zatul jambi ni sejenis penyakit. Kan? Maksud dia bekam dia bahagian pinggang. Padahal bahagian pinggang ni pinggang okeylah bahagian pinggang, tapi di bahagian lambung. Dia panggil al-jamb ni, maksudnya jambu ni lambung kita, bahagian sisi. Kat paru-paru yang paling bawah tu. Gitu. Baik. Kemudian dia kata wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maknanya dibuat apa nama hadis dalam Bukhari, hadis Anas, dia kata kuwitu min zatil jambi wa Rasulullah hayyun wa syahidani Abu Talha, dan Abu Talha menyaksikan aku tadi, dibuat kai pada aku, dan Anas bin Nadhr pak saudara dia, dan Zaid bin Thabit. Abu Talha kawani, yang buat kai kepada aku adalah Abu Talha. Ini yang disebut dalam hadis Anas, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik ya, jelas tu. Wa fi Tirmizi, dalam riwayat Tirmizi pula, an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zurarah min asy-syaukati. Okay? Dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat kai kepada As'ad bin Zurarah. Kerana apa? Kerana terkena duri ataupun tertusuk duri. Nabi buat kai pada dia. Waqad taqaddama al-hadith al-muttafaq alayhi wa fihi, dan telah disebutlah sebelum ni hadis sepakat Al-Bukhari dan Muslim, kan, tentangnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma uhibbu an aktawiya, aku tak suka untuk membuat kai. Wa fi lafzin akhar, dan lafaz yang lain, wa ana anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku daripada melakukan perubatan dengan kai. Tengok ya, macam ada sedikit kontradiksi antara riwayat ni, macam mana kita nak himpunkan riwayat ini. Nanti Ibn Qayyim dia sebut kat belakang ni macam mana cara dia. Baik. Wa fi Jami' at-Tirmizi, dalam Jami' at-Tirmizi pula, kan, wa ghairihi, dan selainnya, an Imran bin Husain, daripada Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil kai,
Dalam hadis Imran bin Husain, Nabi larang pula daripada buat kai. Kan? Wa qala, maka Nabi kata, fama aflahna wala anjahna. Kan? Nabi kata kai ni maknanya dia kata hadis sebelum tu, nahana 'anil kai, Nabi Islam melarang kami daripada melakukan kai. Qala, kata Nabi Islam, fabtulina, okey, maaf, Imran bin Husain. Ini bukan Nabi kata, ini kata Imran bin Husain ni, fabtulina ni. Qala, kata Imran bin Husain, fabtulina, maka kami diuji dengan sakit. Faktawaina, maka kami pun berbuat kai, kami mengubati penyakit dengan kai. Fama aflahna, tapi kami tak berjaya. Wala anjahna, dan kami tidak tak sembuh, tak berjaya lah. Kan? Najaha dengan aflaha ni, falaha ni makna lebih kurang lah. Berjaya, kami tak berjaya. Tak mau jadi. Wa fi lafzin, dalam lafaz dia kata nuhina 'anil kai, kami dilarang daripada melakukan kai. Wa qala fama aflahna wala anjahna, dia kata kami tak jadi, tak sembuh dan tak berjaya. Tak untung, tak berjaya, dia kata. Kata Al-Khattabi rahimahullah, innama kawa sa'dan liyarqa'a ad-dam min jurhih. Hanya saja Nabi SAW melakukan kai kepada Sa'ad bin Mu'az. Kenapa? Kerana untuk menghentikan darah yang mengalir tak henti-henti daripada Sa'ad bin Mu'az pada hari perang Khandaq tu kan. Wa khafa alaihi an yanzifa fayahlika. Nabi SAW bimbang kalau darah dia akan keluar terusan darah tadi keluar mengalir, maka dia akan mati. Nabi bimbang, maka Nabi buat kai dekat dia dengan besi panas kat bahagian luka tadi kan, supaya apa? Supaya darah tu berhenti. Tapi dia bengkak pula lepas tu, maka Nabi kai lagi sekali kan. Okey. Wal kai musta'malun fi hadzal bab. Kalau bab ni dalam masalah ni boleh digunakan kai, kata Khattabi. Kama yuqwa man tuqta'a yaduhu aw rijluhu. Ini sebagaimana orang yang dipotong kakinya ataupun tangannya. Sama ada dipotong ataupun terpotong. Kan kalau orang kena potong tangan kan, kita macam ni, kalau siapa boleh Google dalam YouTube ada. Saya pernah tengok dulu dalam YouTube lama dulu. Macam mana orang dipotong tangan kan. Orang yang dipotong tangan untuk dihentikan darah tangan yang daripada urat tangan yang terpotong tu kan, macam mana hentikan darah. Dia orang masak minyak panas kan, dia orang celup bahagian gelangan yang dipotong tadi ke dalam minyak panas, jadi macam bertangkup balik, darah tu terhenti, darah tak mengalir keluar lah bila potong tangan tadi kan. Begitu, maka darah tak terus tidak. Kalau darah terus keluar, dia meninggal, matilah. Gitu. Jadi kalau orang terpotong tangannya, terpotong kakinya, boleh dibuat kai padanya dengan besi panas dibakar, dia letakkan tangan atau kaki dia di situ, maka dia akan terhenti darah itu. Kan? Daging dia mati, urat dia mati, maka darah tak mengalir keluar. Itu kata Khattabi di sini. Macam orang kena potong tangan, potong kaki. Wa amma nahyu 'anil kai, adapun larangan daripada berbuat kai, kan? Talaban lisyifa, kerana apa? Dia kata dengan tujuan pengubatan dari suatu penyakit tertentu. Dia kata adapun yang dilarang adalah melakukan kai dengan tujuan pengubatan daripada suatu penyakit, di mana dalam hal ini banyak orang yang berkeyakinan bahawa hanya dengan kai penyakit bisa sembuh, dia kata. Okay? Jadi wa kanu ya'taqidun annahu mata lam yaktawi fahalak. Jadi maknanya sehingga orang dah menjadi kebiasaan mereka menganggap bahawa kalau tak buat kai nanti orang tu akan mati. Di sini yang dilarang tadi. Fanahahu, maka Nabi melarang mereka daripada melakukan kai kerana niat itu. Li ajli hadhihi an-niyah, kerana niat itu. Niat dia jadi makna niat apa? Perubatan lain tak ada dah. Mesti buat dengan kai. Kalau tak buat kai, orang ni akan mati. Dengan Nabi tak mau ada orang fikir niat macam tu, maka Nabi larang tadi. Ya? Baik. Waqila innama naha anhu Imran bin Husain khassah. Ada juga yang berpendapat bahawa larangan itu hanya ditujukan
kepada Imran bin Hussein saja. Secara khusus, tidak kepada orang lain. Kerana ia terkena penyakit kulit dan letaknya berbahaya bila diobati dengan kai. Kan? Maksud dia, dia panggil di sini ya. Li'annahu kana bihi nasurun. Kalau bahasa Arab bukan nasur, nasur. Dah silap saya cari dalam kamus besar, tak ada, sin ada. Okey. Kenapa dia kena penyakit nasur? Di sini dia tak sebut. Dalam terjemahan di sini dia tidak menyebut nama penyakit ya. Di sini dia kata apa, tengok ya. Ada juga yang berpendapat bahawa larangan itu hanya ditujukan kepada Imran bin Hussein sahaja. Betul lah tu terjemahan dia. Kerana ia terkena penyakit kulit dan letaknya berbahaya bila diobati dengan kai. Baik, dia kata penyakit kulit, kita masih ada kesamaran penyakit kulit yang macam mana ya. Tapi kalau tengok dalam teks asal ya, dalam bahasa Arab, li'annahu kana bihi nasur. Nasur, kerana dia kena penyakit nasur. Nasur ni kalau kita Google, kita tengok dalam kamus ke apa, mana nasur ni dia panggil fistula ani. Fistula ani, penyakit tu. Okey. Jadi maknanya kawan-kawan semua boleh tengok Google penyakit fistula ani ni apa, dia akan tunjuk ya. Dia berlaku macam bengkak di bahagian belakang ni, di atas macam punggung tu kan, lurah punggung tu. Di bahagian belakang atas lurah punggung tu kan, di belakang atas tu, maknanya di situ dia akan jadi macam bengkak dan menanah dalam. Dia akan jadi bengkak dan boleh menanah di dalam. Kemudian dia akan boleh terus turun penyakit tu kan, sampai ke urat paha, sampai ke bawah kaki tadi. Itu penyakit dia kata. Ni, saya tengok dalam kamus ni dia kata apa? Okey. Fistula ani penyakit apa? Adalah terbentuknya saluran antara hujung usus besar di luar kulit, di dalam kulit kita ni. Okey. Antara hujung usus besar dan kulit. Hujung usus besar dan kulit. Kan? Maknanya dubur tu kan. Di sekitar dubur. Maknanya di sekitar dubur tu dia ada kulit situ, dia akan menanah dalam kulit tu. Ada situ. Kondisi ini disebabkan oleh adanya infeksi yang berkembang menjadi benjolan berisi nanah. Jadi bengkak macam bisul tu, dia ada nanah dalam tu, dekat bahagian dubur tadi, di area kulit sekitar dubur tu. Itu panggil penyakit nasur. Ataupun dalam terjemahan ni dia tak terjemah. Kalau kita hanya semata-mata baca buku terjemah, kita tak dapat kefahaman lebih lah. Kan? Dia kata di sini, tengok ya. Kerana ia terkena penyakit kulit. Jadi kita tak faham. Kita ingat penyakit kulitnya kayak apa? Gatal-gatal ke apa kan? Itulah dia. Jadi kalau satu lagi, kalau kita tengok dalam poin bekam ya. Poin bekam. Kalau siapa ada buku poin bekam tu, cuba dia buka. Dia punya di situ. Poin penyakit, dia panggil apa? Fistula ani. Ada poin dia. Kan? Jadi kalau ada kawan-kawan yang ada buku bekam tu, boleh selepas ni buka balik buku bekam tu. Dia sebut poin-poin penyakit-penyakit tertentu, ada poin-poin dia. Okey, di situ dia ada tulis penyakit fistula ani. Dia ada poin dia kat mana untuk dibekam tadi. Itulah dia. Penyakit dalam bahasa Arab dia panggil nasur. Nasur. Dia kata li'annahu kana bihi nasur wa kana mawdi'uhu khatiran, dan tempat tu tempat bahaya. Tak boleh nak kai di situ. Dekat dubur nak kai je mana? Kan? Kai ni pakai besi panas. Fanahahu an kayyihi, maka Nabi melarang dia daripada melakukan kai dekat situ lah. Okey ya? Jadi sekarang ni kita zaman mudah, teknologi, kita belajar ni mudah. Kan nak tahu penyakit, kita boleh Google, cari tengok di situ, kita tulis perkataan dia akan keluar. Dia siap-siap dengan image, gambar lagi. Boleh tengok image gambar. Google kan, di Wikipedia ke apa ke. Kemudian boleh tengok dia punya video ke apa-apa, boleh tengok dia akan cerita dekat kita penyakit ni begini begitu kan. Jadi di situ di antara kemudahan. Tidak kalau kita baca buku ni tanpa bantuan Mr. Google, agak payah sikit lah, agak susah sikit kan. Begitu. Kalau dulu mungkin kawan-kawan kita yang baca kitab Zadul Ma'ad ni kan, dia nak cari benda ni apa kan, dia susah. Jadi kita boleh ada kemudahan translation. Translator tu ada, dia translatekan untuk kita, tapi tetap boleh berpegang sepenuhnya lah. Bila translate tu kan kadang-kadang dia silap ke. Gitu.
Ya, yang kata-kata manusia buat dia macam tu lah. Kemudian fayushbihu an yakuna an-nahyu munsarifan ila al-mawdi' al-makhuf minhu wallahu a'lam. Jadi oleh sebab itu dilarang melakukan terapi dengan cara tersebut sehingga larangan itu ditujukan kepada kai yang dikhawatirkan dapat mendatangkan bahaya, wallahu a'lam. Jadi Nabi tak benarkan kai ini, maksudnya larangan kepada Imran bin Husain mungkin kerana tempat yang nak dibuat kai itu bahaya, wallahu a'lam. Kemudian lagi kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa qala Ibn Qutaybah, kata Ibn Qutaybah rahimahullah, al-kayyu jinsani. Kai ini ada dua jenis. Kai ada dua jenis. Jinsani, jinsun, jinsani. Jadi perkataan jenis ni bahasa Melayu juga jenis, bahasa Arab pun jins. Cumanya jin, nun, jim, nun, sin. Jinsun. Jins. Kalau bahasa orang seluar jin, seluar jin, seluar lain pula tu seluar jin. Ya kan? Ni jins. Jim, nun, sin. Jadi terjemah dalam bahasa kita jenis. Rupanya perkataan jenis itu perkataan bahasa Arab. Bahasa Arab. Cumanya bahasa Arab dia tak ada je. Jenis. Dia ada a, i, u je. Jadi dibaca macam mana? Jins. Jins. Bunyi macam seluar jin, baju jin tu kan? Bukan tak tahu. Ni. Jadi ke itu ada dua jenis. Kata jinsani. Jinsun, jinsani. Ajnas. Dia. Jins, mufrad. Musanna dia, jinsani. Ataupun jinsaini. Musanna. Jamak dia, ajnas. Jenis-jenis. Di sini dia kata al-kayu. Al-kayu jinsani ada dua jenis. Kayu sahihi. Kayu yang betul, yang sahih. Yang benar. Kan? Li'alla ya'talla, supaya apa? Supaya orang tu tak sakit. Kai untuk menyembuhkan. Kata Ibn Qutaybah. Fahadha alladhi qila fihi. Kan? Maknanya inilah yang dikatakan padanya. Lam yatawakkal man iktawa. Li'annahu yuridu an yarfa'al qadar an nafsihi. Maknanya inilah yang dimaksudkan dengannya. Tidak dikatakan bertawakal oleh orang yang berbuat kai. Kenapa? Kerana dia ingat kata buat kai ni tak mesti akan leganya lah. Kai ni, bila buat kai ni mesti akan sihat. Mesti. Maknanya. Jadi bila orang tu i'tiqad macam tu, maka dia tak dikira orang yang bertawakal lah. Kenapa? Kerana dia nak menolak kadar takdir itu dengan diri dia sendiri. Padahal kita ni bila kita buat kai, buat apa pun kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Macam kita lah, kita buat bekam mesti hilang migrain. Bekam mesti akan hilang darah tinggi. Kita niat macam tu. Itu tak betul. Itu yang dilarang, niat tak betul tadi. Cumanya kita kena niat apa, ini ikhtiar kita. Kalau jadi sembuh tak jadi, kita buat ikhtiar cara lain pula. Banyak cara kita boleh ikhtiar. Kan? Baik. Itu kai yang pertama. Kai yang kedua, kayul jarah idza naghila. Iaitu kai kepada luka yang teruk, luka yang dalam. Luka teruk macam luka dalam macam kita luka pada urat nadi tu kan. Urat nadi tu dia akan menyembur, darah akan keluar. Macam Sa'ad bin Mu'az tu kan, darah dia keluar banyak. Kena kat urat nadi dia, di sini bahagian bahu dia. Allah tu. Wal 'udwi idza quti'a. Begitu juga anggota yang apabila dipotong anggota tersebut. Ni. Jadi anggota yang dipotong tu kena buat kai juga. Sebab apa? Sebab untuk menghentikan darah dia. Kan? Untuk matikan daging urat tadi kan. Fa fi hadha syifa, maka pada ini ada kesembuhan. Darah akan berhenti mengalir keluar. Wa amma idza kana al-kayyu lit-tadawi alladhi yajuzu an yanja'a wa yajuzu an la yanja'a fa innahu ila al-karahati aqrabu, intaha. Dia kata. Okey. Kemudian dia kata dalam kes ini, kan? Kai bisa menyembuhkan. Adapun bila digunakan sebagai terapi umum yang bisa berhasil, yang barangkali berhasil dan barangkali tidak berhasil, lebih tepat bila dikatakan hukumnya makruh, kan? Dia kata kalau boleh jadi sembuh, boleh jadi tak sembuh, kan? Maka boleh dikatakan kai keadaan dalam keadaan itu adalah lebih dekat kepada
makruh. Intaha. Kata dia. Okey, ini kata siapa? Kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, dinakalkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad ini. Rahimahullah al-jami'. Wa thabata, kemudian kata Ibnu Al-Qayyim lagi, wa thabata fi sahihi, dan telah sabitlah dalam kitab sahih, yakni akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, daripada hadis Imran bin Husain daripada Abdullah bin Abbas, ya. Dalam hadis bahawa Nabi SAW kata, dalam hadis cerita tentang 70,000 orang yang mereka itu masuk ke dalam syurga bighairi hisabin, tanpa hisab. Ada 70,000 orang yang mereka itu akan masuk syurga tanpa hisab. Siapakah mereka? Ya. Annahum, mereka adalah alladzina la yastarqun. Orang yang tidak meminta jampi-jampi ni. Kan? Istirqa' ni maksudnya mencari jampi-jampi. Kan? Tolong orang tolong jampi dekat dia ke apa kan. La yastarqun. Tidak mencari jampi-jampi untuk ubat penyakit dia. Wala yaktawun, dan mereka tidak membuat kai. Okay? Wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayur. Tatayur ni benar menganggap sial nasib kita dengan bunyi burung, dengan lintasan burung. Kan? Bunyi burung tu, siapa nak mati malam ni. Kan? Itu, tatayur. Dan mereka tidak membuat tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Baik. Berbagai hadis yang menceritakan tentang terapi dengan kai meliputi 4 hal, 4 keadaan lah. Okay. Yang pertamanya bahawa Nabi SAW pernah melakukannya. Okey. Dia maknanya kai ni dia tak akan keluar daripada 4 keadaan, 4 hukum ni. Begitu. Nabi SAW pernah melakukannya. Okey. Nabi buat pada Sa'ad bin Mu'az kan. Yang keduanya, Nabi SAW tidak menyukainya. Nabi tak suka. Yang kedua. Yang ketiga, beliau memuji orang yang tidak melakukannya. Kan? Yang keempat, bahawa beliau SAW melarangnya. Ada 4 keadaan bagi kai ini. Okay? Baik. Kemudian kata Ibn Qayyim di sini sebagai penjelasan, tidak ada kontradiksi, tidak ada percanggahan antara keempat hal tersebut, tak ada canggah. Alhamdulillah. Kan kita lihat. Perbuatan perbuatan beliau SAW menunjukkan bahawa kai itu dibolehkan. Itu dia. Tahu. Ketika beliau memuji orang yang tidak melakukannya, itu menunjukkan bahawa lebih baik dan lebih utama untuk tidak melakukannya. Melainkan tak ada cara. Macam tangan terpotong tadi kan. Tu. Ketika beliau melarang, maka itu menunjukkan hukumnya makruh. Menurut pendapat yang terpilih, atau bahawa yang dilarang adalah kai yang tidak dihajatkan. Kerana jika dia melakukan hal tersebut, dikhawatirkan akan terjadi penyakit. Wallahu a'lam. Inilah yang ditaufikkan oleh Ibn Qayyim kenaan dengan Nabi buat, Nabi larang, Nabi tak suka. Kan? Begitu. Kemudian Nabi puji orang yang meninggalkannya kan. Masuk pasal yang lain pula. Pasal petunjuk Nabi SAW dalam mengubati epilepsi. Maksudnya sawan. Epilepsi ni sawan. Kan penyakit. Itulah. Kan. Jadi dalam bahasa Arabnya dia panggil fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaj as-sar'i. Maknanya dalam mengubati orang yang kena penyakit sawan. Penyakit sawan ni boleh diubati ke tak boleh diubati? Tengok nanti dia akan cerita dalam belakang ni. Akhraja fi sahihain. Jadi al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim telah keluarkan hadis dalam kitab sahih mereka daripada hadis Atha bin Abi Ribah. Atha dia ni adalah seorang tabi'in. Ya. Rahimahullah. Katanya Ibnu Abbas, telah berkata oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah.
Jadi Ibn Abbas kata dekat Atha, mau tak engkau aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita daripada ahli syurga. Masya Allah. Masya Allah. Orang tu duduk berjalan atas muka bumi. Orang tu duduk jalan atas bumi ni. Depan berjalan keliling kampung, dalam pekan dan sebagainya. Tapi dia tu ahli syurga. Memang dah tahu dah dia tu ahli syurga. Siapa bagi tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dia ahli syurga. Kita siapa bagi tahu kita? Kita mana tahu kita nak masuk ke mana, kita tak tahu. Kan, mintalah kita masuk syurga, jauh daripada azab neraka. Qultu, saya berkata, saya jawab, jadi saya ni sudah Atha lah. Bala, ya silakan. Qala hadhihi al-mar'atu sauda'u. Dia kata tu dia ni. Inilah dia perempuan kulit hitam. Wanita kulit hitam ini. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni usra'u. Dia datang jumpa Nabi sallallahu, dia mengadu, ya Rasulullah, saya ni kena sawan. Saya kena penyakit sawan. Wa inni atakashafu, dan saya ni bila kena sawan saya akan terselak aurat, saya akan nampak aurat. Dia tak sedar. Dia kena sawan kan. Jadi kejang habis, tangan kaki kejang, kemudian berbuih mulut. Pernah tengok tak orang kena sawan? Saya pernah tengok lah. Orang tu kena sawan kan. Jadi bengkok habis tangan-tangan dan kaki dia, kemudian keluar air putih, air buih. Mulut dia berbuih kan keluar. Dan dia tak sedar diri. Dia kata, wa ini atakasyaf, bila saya kena sawan saya akan berguling, jadi akan terbuka, terselak habis aurat saya. Fad'ullaha li, maka berdoalah, mintalah kepada Allah untuk saya. Dia minta Rasulullah doa untuk dia. Ya Rasulullah, doa Rasulullah makbul. Kan? Doalah untuk saya. Faqala in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak, kamu sabar untukmu syurga. Nabi kata. Wa in syi'ti da'utullaha laki an yu'afiyaki. Kalau kamu nak, aku akan berdoa minta kepada Allah. Allah selamatkan kamu. Allah sembuhkan kamu daripada penyakit sawan ini. Faqalat, bila Nabi kata macam tu, kamu sabar dapat masuk syurga. Dia kata apa? Pilih syurga. Dunia sementara ya. Tunggu apa? Pilih syurga. Faqalat asbir. Dia kata aku nak sabar, pilih syurga. Qalat fa inni atakashaf. Dia kata Rasulullah, saya ni bila kena itu saya terselak aurat. Kan? Fad'ullaha li, fad'ullaha alla atakashaf, maka berdoalah kepada Allah Taala supaya bila saya kena sawan tu saya tak terbuka aurat dia. Allah makbulkan doa Nabi. Fada'a laha, maka Nabi SAW mendoakan untuk dia bila dia kena sawan, dia tak akan terselak aurat dia tadi. Qultu, kata Ibn Qayyim, saya berkata, as-sar'u sar'ani. Sawan ada dua jenis. Penyakit sawan ni macam orang kena rasuk ni, ada dua jenis. Sar'un minal arwahil khabisatil ardiyah. Dia kata, sawan dengan sebab kerasukan oleh ruh yang jahat yang di bumi ni, yang berkeliaran di bumi, ruh-ruh jahat yang berkeliaran di bumi, dia merasuk orang tu, maka orang tu jadi macam tangan dia jadi bercerakau, mulut dia tenganga luas, mata dia terbelalak dan sebagainya kan. Jadi macam muka jadi mulut herok dan sebagainya. Dia kena rasuk. Pernah tengok ada orang kena rasuk syaitan kan? Gitu. Itu maknanya satu jenis. Sar'un sar'ani. Wa sar'un minal akhlatir radi'ah, maknanya satu jenis lagi dia panggil sawan yang dia itu memang dengan sebab yang tertentu, dia panggil apa? Illatun yamna'u, illatun tamna'u al-a'dha'. Dia panggil عن الحركة الضاء القسية عن الحركة والأفعال الحسية. Dia panggil illah, satu perkara, satu benda yang menghalang anggota tubuh tadi, kan? Yang zahir tadi daripada bergerak, kan? Wal intisab. Dia kata dia panggil apa? Man'an ghairu tam, maksudnya dia panggil tak boleh dia berlaku kekejangan, maksudnya yang berlaku kekejangan urat pada tubuh ni. Itu dia kata terjemahan dia lah.
wasababun. Dia kata wasababuhu, dan sebabnya. Ini apa yang saya cari dalam internet lah. Sebab dia, dia panggil sawan yang jenis kedua ni. Dia panggil sawan. Huwa alladhi yatakallam fil atibba fi sababihi wal ilaj ni. Yang para tabib, para doktor bercakap, berbincang ataupun berbahas tentang cara mengubatinya. Okey. Dia kata wasababuhu khalatun. Sebab berlaku sawan tu, dia panggil khalat. Khalat ni percampuran lazijin, khalatun lazijun yasuddu manafiz butunid dimagh. Maksud dia menyekat, mana berlaku sekatan pada saraf-saraf untuk sampai ke otak tadi kan. Gitu. Dia kata yasudduhu ghairu tammah fayamtani'u nufuz al-hiss wal harakah. Jadi maknanya oksigen tak boleh sampai ke otak dan sebagainya. Jadi isyarat tak boleh sampai ke otak, dia sampai separuh dia tak sampai semua, dia sampai separuh ataupun sedikit. Jadi dengan sebab itu maknanya anggota tubuh dia tak boleh nak gerak dengan sempurna. Dia jadi tangan jadi bengkok dan sebagainya. Itu maksudnya. Ya. Jadi bukan dia sekat terus, maksud dia bukan tak sampai terus ke otak tadi, sampai juga tapi sikit. Sebab tu anggota dia jadi tak sempurna. Kan? Jadi buih mulut dan sebagainya. Itu dia panggil jenis yang sawan jenis yang kedua. Ni para tabib duk cari ubat dia, duk bincang, duk buat kajian macam mana dapatkan ubat dia tadi kan. Gitu. Dia berkaitan dengan saraf lah. Sawan ni berkaitan dengan saraf. Tak ada kaitan dengan ruh-ruh jin-jin jahat, tak ada kaitan tu. Kemudian kemudian perbincangan dia wa amma sar'ul arwah ni. Adapun sawan yang jenis masuk ruh-ruh jahat ni, syaitan tadi. Fa immatuhum wa uqala'uhum ya'tarifuna bihi. Maka para imam mereka yang pakar di kalangan atibak tadi dan orang-orang yang berakal di kalangan mereka mengiktiraf ni. Mengiktiraf ni benar ni. Dan mereka tak dapat nak menolak tentang orang yang kerasukan itu, bahawa benda tu berlaku. Wa ya'tarifuna, mereka mengakui tentang untuk mengubati orang yang kena kerasukan ni ataupun sawan disebabkan roh yang jahat ni ataupun arwah syaitaniyah ni, ilajuhu bimuqabalati al-arwah al-sharifah al-khairiyah al-ulawiyah litilka al-arwah al-syirirah al-khabithah. Maknanya dia ambil dengan yang berlawan dengan dia lah. Daripada dia panggil ruh yang baik tadi semua tadi kan, penggunaan dia iaitu dia ambil daripada ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, untuk melawan dia tadi. Jadi ruqyah doa-doa tadi akan menolak kesan-kesan kerasukan itu. Wa tu'arid af'alaha wa tubtiluha, dia akan membatalkan sawan ataupun kerasukan syaitan tadi. Itu. Wa qad nassa dhalika Abqarat. Abqarat ni Hippocrates. Kan? Perkara ni juga pernah disebut oleh Hippocrates, pakar perubatan Yunani yang terkenal. Kan? Di zaman dia mati pada 377 sebelum Masihi. 377 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Kan dia mati. Kan? Mana Nabi Isa tak ada lagi 400 tahun, 377 tahun. Ni Abqarat ataupun Hippocrates. Ni pakar perubatan bangsa Yunani ni. Dia pernah tulis dalam sebahagian kitab dia, fadzakara ba'd ilaj as-sara'. Dia ada sebut dalam kitab buku dia tu tentang perubatan orang yang kena sawan ni. Okay? Dia kata hadza innama yanfa' min as-sara' alladhi sababuhu al-akhlad wal maddah. Maksudnya orang yang kita boleh cari ramuan-ramuan ubat-ubatan tadi untuk orang yang memang dia kena sawan yang jenis saraf ni, bukan berkaitan dengan kerasukan tadi. Itu memang boleh digunakan ubat-ubatan. Adapun sawan yang yakunu minal arwah fala yanfa' fi hadzal ilaj. Tak guna kita guna ubat-ubat ramuan, tak guna. Dia kata Hippocrates. Ya? Gitu. Fala yanfa' fi hadza al-ilaj. Wa amma jahlatul atibba wa saqatuhum wa safalatuhum. Adapun para tabib yang tak berapa pandai ni, yang tak pakar ni kan, tabib doktor ni pun banyak juga, ada yang pakar, ada yang tak pakar. Kan? Yang ni yang paling lekeh lah.
Wa ma ya'taqid bizandaqah fadilah, mana orang yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala tadi, beriktikad dengan maknanya dia ingat dunia ni ada begitu saja, tak ada Tuhan, ataupun dia ingat ada manusia ni daripada beruk kan. Mereka ni kata Ibn Qayyim, faulaika yunkiruna as-sara' al-arwah, puak-puak ni jenis tak percaya kerasukan-kerasukan ni. Dia kata Ibn Qayyim, depa ni mengingkari kerasukan roh-roh jahat, syaitan-syaitan ni. Wala yuqirruna bi annaha tu'athiru fi badal al-masru', dan mereka tidak mengakui dan tak boleh terima bahawa roh-roh jahat ni boleh memberi kesan kepada orang yang dirasuk. Walaysa ma'ahum illa al-jahl, kata Ibn Qayyim, tidak adalah mereka ini kepada mereka di sisi mereka melainkan kebodohan, kejahilan. Dia bodoh ingat bila kena sawan yang jenis saraf tu. Wa illa falaysa fi as-sana'ati at-tibbiyah ma yadfa'u dhalika. Kenapa? Kerana tidak ada ubat-ubatan yang boleh menyembuhkan sawan yang kerasukan ini. Wal hissu wal wujud syahidun bihi. Sedangkan deria kita, penglihatan kita menyaksikan benda yang macam ni, orang yang pernah kena rasuk ni. Wa ihalatuhum dhalika ala ghalabati ba'd al-akhlaq. Ya? Jadi kalau jenis penyakit sawan biasa ni, maknanya boleh disembuhkan mereka dengan sebahagian daripada ubat-ubatan tu. Huwa sadiqun fi ba'd aqsamihi la fi kulliha. Maknanya ubat tu dia mampu mengobati sebahagian daripada sawan dan tidak pada sebahagian sawan yang lain, iaitu sawan yang kerasukan tak bermanfaat ubat ni. Dia hanya berhajat kepada ruqyah tadilah. Wa qudama'ul atibba'i kanu yusammuna hadha as-sara'. Jadi para tabib dahulu kala, para tabib dulu, zaman dulu kala, mereka menamakan sawan ini sebagai al-marad al-ilahi. Penyakit al-ilahi maksudnya penyakit yang dipanggil ada unsur ruhi, unsur yang tak nampak tadi. Dan mereka berkata innahu minal arwah, yang penyakit itu datang daripada roh-roh jahat ini. Itu. Baik, kata Ibn Qayyim, wa amma Galenus, yani Galenus yang maknanya dia ni selepas tahun Masihi lah, mati pada tahun 216 Masihi. Galenus ni mati pada tahun 216 Masihi. Wa ghairuhu, dan selainnya, fata'awwalu 'alaihim hadhihi at-tasmiyah wa qalu innama sammuhu bil marad al-ilahi li kauni hadhihi al-'illah tahduthu fi ar-ra'si. Dia ni tak boleh terima juga ada unsur-unsur roh jahat tadi. Dia kata ni penyakit ni, dia kata sebab apa? Sebab berlaku di kepala ni, otak ni. Dia akan memberi mudarat kepada bahagian otak tadi. Sebab tu dia akan berlaku kekejangan pada anggota lain. Kata Ibn Qayyim, ini dia takwil, tafsir ataupun penyelewengan mereka tentang kejahilan mereka tentang al-arwah dan hukum-hukumnya. Gitu. Dan kesan-kesan roh-roh tadi yang boleh mendatangkan dengan izin Allah kemudaratan lah kepada makhluk. Waja'atil zanadiqah al-atibba falam yufitu illa sara' al-akhlaq wahdahu. Maknanya puak-puak zindiq kan, yang bukan muslim lah, puak-puak bukan muslim zindiq ni, yang mungkinnya sebahagian mengaku sebagai muslim, tapi dia tak percaya ni. Kan, mereka tidak mengisbatkan melainkan hanya sawan yang jenis pertama saja. Satu sawan saja, iaitu sawan yang terjadi dengan sebab gangguan pada saraf tadi, otak tu. Kemudian kata Ibn Qayyim, wa man lahu aqlun wa ma'rifah bi hadhihi al-arwah, barang siapa yang ada akal, kebijaksanaan dan mengetahui tentang roh-roh syaitaniah ni, dan bagaimana dia boleh memberi kesan, pasti akan tertawa kepada kejahilan mereka tadi dan kelemahan akal mereka. Kan? Begitu. Sebab dia kata tak masuk akal. Jadi bila benda tak masuk akal, kita tak boleh percaya. Padahal ada banyak benda tak masuk akal, kita kena percaya. Begitu. Jadi nak berubat sawan jenis yang kena kerasukan ni macam mana? Dia dengan dua perkara lah, kata Ibn Qayyim. Yang ni amrin min jihatil masru', itu daripada diri orang yang kena rasuk sendiri, dan diri orang yang hendak mengubati, orang yang nak berubat tadi. Daripada diri orang yang sakit dan perawat, orang yang nak dirawat dan orang yang kena rawat, yang merawat. Jadi cerita dulu tentang sudut orang yang hendak dirawat tadi, orang yang kena rasuk tu, dia kena ada kekuatan diri dia. Dia panggil yakunu biquwwati nafsihi, kekuatan diri dia, wa sidqi tawajjuhi
Dia kena benar-benar bertawajuh kepada pencipta segala ruh-ruh ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awudz as-sahih, dan berlindung dengan perlindungan yang sahih. Kan? Zikir yang sahih, pelindung diri pagi dan petang. Alladzi qad tawata'a alaihi al-qalb wal lisan, yang mana bila dia baca kena sekali seiring dengan penghayatan dalam diri dia. Bukan baca lidah saja, tapi baca sekali dengan menghayati makna dan kehendak tuntutan dia tadi. Lidah dengan hati mesti seiring. Kalau lidah saja baca, hati tak ikut, tak jadi. Fa inna hadha naw'u muharabah. Kenapa? Kerana ia adalah sejenis peperangan. Berperang ni. Jadi wal muharib, orang yang nak berperang, la yatimmu lahu al-intisaf fi aduwwihi bisilah illa bi amrayn. Maknanya kita yang nak perang dengan musuh, orang yang nak lawan dengan jin syaitan yang nak kasuk diri dia tadi, ya kan? Dia kena ada senjata. Ya kan? Senjata tu kena tepat pula, kena senjata yang betul. Ya kan? Mestilah senjata tu senjata yang terbaik. Dan begitu juga kalau senjata tu senjata yang terbaik, dia mesti tangan dia mesti gagah, mesti kuat untuk mengangkat senjata tadi ataupun nak guna senjata tadi. Dia mesti ada dua perkara, kuat dan ada senjata yang baik. Jadi kalau ada satu saja senjata baik tapi tangan tak kuat, macam mana nak musnahkan musuh? Begitu. Jadi begitu juga, tangan kuat senjata tak ada, tak boleh juga. Macam mana kalau dua-dua tak ada? Lagilah. Yakunul qalbu kharaban min at-tauhid. Contohnya orang yang tak ada tauhid. Akidah tak ada dalam diri dia. Ini lagi teruklah, macam mana nak berubat dia? Tauhid tak ada, tawakal tak ada, taqwa tak ada, tawajjuh betul-betul kepada Allah Taala tak ada, tidak la wala silaha lahu. Memang orang jenis ni tak ada senjata lah. Begitu. Kemudian wasani min jihatil mu'alij, yang keduanya daripada sudut orang yang nak berubat itu ataupun perawat. Ya. Jadi kita sampai di sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang meneruskan bacaan ini. Jadi semoga bermanfaat lah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.